scared. All I wanted to do was play with you. Kejap. Sebelum kita mula, Kama nak tanya ni. Korang nak beli phone tapi tak cukup cash? Apa kata korang join ansuran dengan Pestalcy? iPhone ada, Android pun ada. Kalau korang nak tahu, Pestalcy ni memang trusted seller. Ansuran diorang pun mudah je. Tak perlu slip gaji dan yang paling best sekali, tak ada interest langsung guys. Bukan itu je. Kalau korang join ansuran dengan Pestalcy, korang boleh dapat banyak free gift yang best-best. Tunggu apa lagi tu? Kama dah letak link dekat description box below. Make sure korang check it out. Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarin Nasim here. I hope you're in a good mood today because it's a good day to have a good day. So guys, hari ni kita kembali lagi di Paranormal Story, which is Kama akan ceritakan kat korang kali ni kisah seram yang dikongsikan oleh salah seorang subscriber Kama melalui email. Dan kisah seram yang dikongsikan ni berkaitan dengan family dia tau. Kami tak sabar sangat nak cerita dengan korang. Tapi sebelum tu, kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu, wahai Tuhanku, daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Okay, kita bagi nama gelaran dia Ayuni. Ayuni ni dia berasal dari Kelantan dan membesar dengan atuk dan nenek dia daripada dia kecil lagi. Sebab selepas mak Ayuni ni meninggal dunia, ayah Ayuni ni dia berhijrah dekat bandar tau. So Ayuni ni memang tinggal dengan atuk dan nenek dia dekat kampung daripada dia kecil lagi. So guys, kisahnya bermula masa umur Ayuni ni 5 tahun. So Ayuni dengan kawan-kawan dia, termasuk sepupu-sepupu dia, memang selalu main petang-petang setiap hari. Macam dah jadi rutin diorang lah masa budak-budak kan. Kemudian ada satu hari tu, diorang nak main hantu-hantu. Dan hari tu yang jadi hantu tu abang sepupu dia. Dan Ayuni ni diingat lagi waktu diorang main hantu-hantu tu, diorang main hantu mumia. So macam abang sepupu dia tu jadi mumia and kejar diorang ni. Dan diorang main hantu-hantu ni betul-betul dah nak maghrib tau. Betul-betul lepas azan maghrib tu, baru diorang stop. Sebenarnya atuk dengan nenek Ayuni ni memang dah pesan awal-awal dah. Bila dah nak maghrib tu, jangan main bukan-bukan. Lepas habis azan tu, diorang stop. Lepas tu diorang kata, esok kita main lagi nak? Yelah seronok kan, dah kena kejar, lepas tu menjerit-jerit. So ceritanya guys, malam tu Ayuni dia mimpi benda yang berlaku petang tadi. Dia mimpi yang diorang tengah main hantu-hantu, tengah kena kejar, tapi diorang kena kejar dengan hantu yang real tau. Lepas tu bila Ayuni bangun, dia lega lah sebab sebaik mimpi. Lepas tu dia dah rasa macam aduh, merepek je aku mimpi kan. Esoknya dia pun cerita lah dekat kawan-kawan dia. Semalam Ayuni mimpi kita kena kejar dengan hantu betul. Tapi dia macam cerita balik lah macam benda ni kelakar kan. Tiba-tiba kawan-kawan dia dengan sepupu dia yang main sama-sama tu, diorang terdiam tau, masing-masing terdiam. Sebab rupa-rupanya diorang semua mimpi benda yang sama macam Ayuni cerita tadi. Tapi rasa macam impossible tau. Abang sepupu dia kata macam, dah lah jangan cerita pasal benda ni lagi. Sejak daripada tu memang masing-masing rasa cuak. Tapi abang sepupu dia kata, jangan mention lagi pasal mimpi ni, jangan cakap dah lagi. So itulah kisah pertama yang mula menjadi tanda tanya dalam hidup Auni. Auni ke Ayuni aku sebut tadi? Ayuni guys, Ayuni tau. Okay, kisah kedua, time ni Ayuni dah umur 6 tahun lah. Ayuni ni kan dia tinggal dengan atuk dan nenek dia. Dan dalam rumah tu ada pakcik dia juga, which is anak atuk nenek dia lah. Tapi pakcik dia ni muda juga lah. Waktu Ayuni 6 tahun tu, pakcik dia tengah universiti lagi. So waktu tu pakcik dia ni tengah cuti mid-sem lah, cuti pertengahan semester. Lepas tu pakcik dia ni adalah assignment yang nak kena buat. Dan menurut Ayuni, assignment tu berkaitan dengan temu bual, macam interview lah. Pakcik dia ni kena interview orang-orang ni. Dan orang yang pakcik dia nak interview adalah moyang Ayuni. Waktu tu moyang Ayuni masih hidup. So bila temu bual ni, kenalah ambil gambar kan sebagai bahan bukti. Jadi ceritanya waktu tu dah malam. Lepas tu pakcik Ayuni ni dia ajak Ayuni teman untuk pergi rumah moyang dia untuk temu bual. Rumah moyang Ayuni ni betul-betul depan rumah atuk nenek Ayuni. So dekat lah, tak jauh lah.
Lepas tu diorang pun pergi. Waktu tu dah malam tau. And then habis temu bual semua. Tapi tak tahulah diorang temu bual pasal apa. Sebab Ayuni pun waktu tu masih kecil kan. Dia ingat benda-benda yang penting je. Lepas tu dah settle temu bual, pakcik dia ni minta izin kat moyang dia nak ambil gambar. Lepas tu pakcik dia bagi handphone dekat Ayuni, suruh tangkapkan. Ayuni pun tangkap lah macam biasa. Budak 6 tahun kan tangkapkan. Lepas tu bila pakcik dia nak tengok handphone tu, nak tengok balik gambar tu, tiba-tiba Ayuni perasan reaksi muka pakcik dia tu berubah. Macam muka pakcik dia tu terkejut, gelabah, takut. Tiba-tiba pakcik dia kata kat Ayuni, dah jom balik ni terus tidur, basuh kaki. Lepas tu Ayuni pelik lah, macam setahu dia pakcik dia ni memang jenis yang tak tidur awal tau. Waktu tu masih pukul 9 malam macam tu. Tapi Ayuni tak ada nak tanya malam tu, takut kena bebel pula nanti kan. Keesokan harinya bila dah pagi, tiba-tiba pakcik dia ni bagi tahu dekat nenek Ayuni pasal apa yang berlaku malam tadi. Time ni lah Ayuni buka telinga besar-besar. Dia cakap dekat nenek Ayuni semalam dia nampak ada benda dekat rumah moyang dalam gambar yang Ayuni ambilkan semalam. Dan pakcik dia ni cakap benda tu betul-betul ada dekat tingkap. Dan tingkap tu betul-betul dekat belakang dorang yang dalam gambar tu. Memang habis meremang bulu roma Ayuni waktu ni. Sebab nak cakap orang tak mungkin tau. Sebab rumah kampung dulu-dulu mana ada guna batu bata macam sekarang. Dulu rumah papan. So pelik lah sebab tingkap tu tinggi tau. Korang boleh bayang tak rumah kampung yang tinggi tu? Memang tak akan ada orang boleh lalu-lalang kita nampak orang tu dekat tingkap. Melainkan dia pasang tangga ke, dia boleh terbang ke. So macam tak logik lah kalau itu sebenarnya orang. Kemudian nenek Ayuni ni dia bagi tahu perkara sebenar. Rupanya dekat kawasan rumah moyang Ayuni ni memang ada benda tu, tapi bukan saka. Diorang pun tak tahu apa benda tu. Tapi memang kerap orang cakap pasal benda tu dekat kawasan rumah moyang Ayuni ni. Sejak daripada hari tu memang pakcik Ayuni ni tak pernah lagi nak ambil gambar dekat kawasan rumah moyang dia ni. Kisah yang ketiga pula kali ni berlaku dekat pakcik Ayuni juga. Dan Ayuni kata sebenarnya banyak lagi benda yang jadi, tapi dia cuma cerita benda-benda yang bagi dia ekstrim lah yang berlaku dalam hidup dia. So pakcik dia ni nak katakan istimewa tu tak juga. Sebab maksud istimewa tu bukan istimewa apa, istimewa dari segi boleh nampak macam tu lah. Cuma atuk Ayuni ni, which is ayah kepada pakcik dia, memang boleh berubat tau. Dia berubat secara tradisional. So mungkin darah tu mengalir dekat pakcik dia. Tapi yang peliknya, dalam banyak-banyak adik-beradik pakcik dia ni, pakcik dia seorang je yang dapat benda tu. So cerita dia, waktu Ayuni ni dah ajar 3-4 macam tu, pakcik dia ni dah nak kahwin tau. So 2-3 hari sebelum pakcik dia kahwin, pakcik dia ni nampak macam lain sangat tau. Macam tiba-tiba sakit lah. Dan setahu Ayuni, pakcik dia ni memang susah sangat nak sakit sebab dia really concern about kesihatan dia. Tapi bila dah sakit, once sakit tu memang susah nak sembuh balik. So nenek Ayuni ni risau lah pasal pakcik dia ni. Sebab dah tak lama dah majlis perkahwinan dia ni. Bila check kat hospital, doktor kata tak ada apa-apa. Lepas tu nenek dia ni minta lah untuk dia buatkan solat hajat untuk anak dia, which is pakcik Ayuni ni. Semoga tak ada apa-apa yang teruk berlaku pada majlis perkahwinan dia. Dan Alhamdulillah sebelum majlis perkahwinan pakcik dia ni, pakcik dia dah sembuh. Dan malam sebelum majlis tu, pakcik dia ni keluarlah lepak dengan kawan-kawan dia. Maklumlah malam terakhir jadi bujang, nenek Ayuni pun benarkan je lah sebab dia pun dah sihat semua kan. Time tu suasana seronok sangat sebab waktu tu korang bayangkan macam kita suasana dekat kampung, meriah, jiran-jiran, saudara mara semua datang tolong untuk persiapan malam raya pula, malam majlis perkahwinan tu. Kamu boleh bayangkan tau sebab dekat kampung kamu kat Melaka dulu pun macam tu juga. So menurut Ayuni malam sebelum majlis tu memang semua orang tidur lambat. Ada yang siapkan hantaran, siapkan makanan, door gift. Dan diorang just borak-borak, gelak-gelak sebab dah berkumpul ramai-ramai kan. Mestilah banyak cerita yang nak borak. So waktu tu sampai ada pukul 2 pagi macam tu, barulah pakcik Ayuni ni balik.
Waktu dia balik tu, dia melulu terus ke Ayuni dengan nenek dia ni. Waktu tu Ayuni ada kat sebelah nenek dia. Tu dia sampai tu, muka dia cemas, berpeluh, macam ketakutan tau. Dia dengan kawan dia seorang. Lepas tu nenek dia tanyalah, kenapa? Lepas tu pakcik dia ni pun bagi tahulah, tadi waktu dia on the way nak balik, dia dengan kawan dia diorang on the way nak balik, diorang lalu satu jalan ni tau. Jalan tu agak keras. Orang-orang kampung memang kata jalan tu keras. Tapi dekat jalan raya tu memang ada banyak kereta lalu. Macam busy jugalah jalan tu. Dan dia tak ada lampu. Tak ada lampu jalan raya kat situ. So memang gelap. Dan kenapa diorang ni tiba-tiba cemas? Sebab waktu diorang nak balik guna laluan tu, diorang ternampak ada ular besar dekat tengah-tengah jalan raya tu. Mula-mula diorang takut itu ular lah. Ular macam yang akan patuk tu kan. So diorang jalan slow-slow. Lepas tu bila dah melepasi, diorang pusing belakang, ular tu hilang. Confirm tak? Ular tu dekat tengah-tengah tau. Tengah-tengah jalan raya. Dia sangat impossible untuk dia hilang sekelip mata. Melainkan kalau dia dekat tepi ke, dekat tepi jalan raya dia boleh macam masuk ke dalam hutan, dah tak nampak sebab gelap ke apa kan. Tapi ni dekat tengah jalan raya dan dia hilang macam tu sahaja. Lepas tu Atuk Ayuni ni dengar, dia katalah, itu bayang-bayang kamu je tu. Sebab kan malam kan. Sebenarnya nak sedapkan hati diorang ni. Sekali Ayuni kan masih ada dekat situ. So dia dengar lepas je pakcik Ayuni ni masuk bilik, tiba-tiba nenek Ayuni cakap dekat Atuk Ayuni ni, benda tu kau habis. Lepas tu atuk dia kata, yodoh lah tu. Sorry, kamu try nak cakap aksen Kelantan ya. So itu aksen Kelantan. Lepas tu diorang pun sambunglah buat kerja balik macam biasa pukul 2 pagi tu ya guys. Dan alhamdulillah lah esoknya pernikahan semua berjalan dengan lancar. So itu kisah sebelum kahwin. Dia macam, ular tu macam bagi hint tau, permulaan kepada kisah seterusnya iaitu selepas kahwin. Selepas beberapa bulan diorang kahwin ni, diorang ni diuji dengan ujian yang sangat berat ya guys, iaitu diorang disihir dengan sihir pemisah. So kisah dia macam ni. Time ni pakcik Ayuni ni dia nak balik rumah mentua dia lah, and diorang akan bermalam dekat situ. Tapi waktu pakcik dia on the way ni, pakcik dia dah rasa tak sedar hati sebenarnya. Memang dah rasa vibe seram tu tau. Walaupun pakcik dia tak nampak apa-apa, tapi positif je lah waktu tu. So malam pertama waktu pakcik dia ni bermalam dekat rumah mak mentua dia ni, memang tak boleh tidur langsung. Pusing sana, pusing sini, tak dapat posisi yang lena. Banyak kali cuba paksa dia ni tidur tapi tak boleh juga. Sekali waktu ni dia pusing menghadap isteri dia. Tiba-tiba waktu dia menghadap isteri dia tu, nampak wajah isteri dia tu buruk sangat. Dan benda tu berlarutan setiap hari tau. Dia rasa macam isteri dia ni buruk sangat. Sampai isteri dia ni sedar macam, kenapa pelik? Kenapa perangai suami dia pelik kan? Macam tak cakap dengan dia, asyik nak elak dari dia. Tapi pakcik Ayuni ni tak nak bagi tahu. Bila dia tanya kenapa, dia tak nak bagi tahu sebab dia tak nak isteri dia terasa. Lepas tu ada satu malam ni, pakcik dia mimpi tau. Pakcik dia mimpi ada orang datang dan tunjuk dekat pakcik dia ni satu tempat. Lepas tu keesokan harinya, pakcik ni terfikir-fikir jugalah pasal mimpi tu. Sebab selalunya kita mimpi pasal benda-benda yang dekat dengan kita, benda-benda yang pernah berlaku kan, faham tak? Ni macam out of sudden tau. Lepas tu pakcik dia ni pun cuba-cuba je lah kan. Dia pun pergilah tempat yang dia mimpi tu dan gali tempat tu. Dan korang tahu tak, betapa tak expectnya pakcik dia ni, ayat aku pakcik dia terkejut gila sebab lepas pakcik dia gali-gali tempat tu, apa yang pakcik dia jumpa adalah satu kain berwarna kuning yang diikat dengan sangat rapi. Dan korang tahu tak kat mana tempat yang digali tu? Dekat depan bilik dia je. Depan bilik dia, dekat depan rumah mentua dia tu. Tapi kawasan tanah yang digali tu berhampiran dengan bilik dia tau, bilik yang dia tidur tu. Lepas tu pakcik dia memang dah tak sedar hati lah, weh ni masa dalam TV ni warna kuning kena santau sihir ni kan. Lepas tu pakcik dia terus bawa dekat ayah dia, which is Atuk Ayuni ni. Bawa je sebab atuk dia kan memang tahu bab-bab ni, macam boleh berubat semua kan, ada ilmu tu lah. So tunjuk dekat Atuk Ayuni, atuk dia terus kata, ni dia dengki, dia sakit hati dengan perkahwinan kamu. Diorang cakap dialek Kelantan lah. Lepas tu barulah pakcik Ayuni ni tersedar macam, oh
rupa-rupanya isteri aku ni tak buruk pun. Rupa-rupanya kena sihir. Lepas tu pakcik dia ni ceritalah dekat Atuk Ayuni ni, yang selama ni waktu dia nak tidur, dia nampak isteri dia ni buruk sangat. So atuk dia kata ini sihir pemisah. So lepas daripada pakcik dia dengan isteri dia tu disihir, ayah pakcik dia sendirilah yang tolong ubatkan kan, which is Atuk Ayuni ni, dan alhamdulillah sembuh. Dan tak lama lepas tu pakcik dia ni mimpi balik benda yang sama, which is ada orang datang. Orang tu dia tak kenal langsung, tak pernah nampak kat TV ke, dekat dalam kehidupan dia ke. Dan again, mimpi tu sama. Dia datang, dia tunjukkan tempat tu dan dia suruh pakcik Ayuni ni gali tempat tu. Tapi ada tambahan. Dalam mimpi tu, orang yang dia tak kenal tu cakap suruh pakcik Ayuni ni belajar tentang perubatan Islam. Tapi dalam mimpi tu pakcik dia tolak, pakcik dia tak nak. Dan banyak kali jugalah pakcik dia ni mimpi benda yang sama. Dan setiap kali mimpi tu jugalah pakcik dia tak nak. Dan pernah dalam salah satu mimpi dia tu, orang tu cakap belajarlah, benda ni boleh membantu mak dia, which is Nenek Ayuni. So disebabkan dia cakap macam tu, disebabkan berkaitan dengan mak dia, so dia pun decide untuk belajarlah ilmu perubatan Islam. Tapi waktu tu dia macam ala kadar je, sebab dia sebenarnya masih lagi 50-50 nak percaya ke tak mimpi tu. So selepas cukup setahun perkahwinan pakcik Ayuni ni dengan isteri dia, pakcik dia ni diuji sekali lagi dengan ujian yang besar, di mana mak dia dah jatuh sakit. Dan sakit ni pelik sangat sebab diorang dah bawa pergi hospital tau, minta doktor check. Dan pihak hospital kata tak ada apa-apa yang serius. Sebab risaulah juga, mak dia dah tua lah waktu tu. So takut macam penyakit yang serius boleh berlaku juga kan. Tapi bila pergi kat hospital, doktor kata tak ada apa-apa. Lepas diorang pelik lah, kalau tak ada apa-apa yang serius, kenapa muka Nenek Ayuni ni boleh berubah macam orang kena stroke. Pas daripada tu, satu family diorang decide untuk bawa Nenek Ayuni ni berubat secara kampung, secara tradisional. And dah macam-macam ustaz datang untuk berubat. Sebab atuk dia saja tak cukup. Atuk dia pun dah tua kan. And semua tak berhasil. Sampailah tahun 2015, waktu ni Ayuni pun dah darjah 5 macam tu. Pakcik Ayuni dengan pakcik dia lagi seorang jumpa satu ustaz ni lah. And dia bawa ustaz tu untuk tolong berubat. Dan lepas beberapa hari berubat dengan ustaz tu, alhamdulillah Nenek Ayuni ni beransur pulih tau. Dan tak lama lepas tu, satu family Ayuni ni dikejutkan dengan berita kematian Nenek Ayuni. Time ni Ayuni tengah sekolah, ada kat sekolah. Pakcik dia tu pula, dia ada dekat rumah mertua sebab dia ada kerja kat sana. Semua orang terkejut sebab baru je Nenek Ayuni ni pulih daripada berubat tu. Tiba-tiba dah ajal dia. Ustaz yang tolong berubat tu pun dia datang waktu hari pengebumian Nenek Ayuni ni. So waktu tu ustaz tu cakap arwah Nenek Ayuni ni dia dah terkena buatan orang yang menyebabkan dia jatuh sakit yang sangat teruk. Tapi ustaz tu tak bagi tahu siapa punya angkara ni. So pada tahun 2020, baru je lagi guys, tahun lepas, umur Ayuni ni pun dah 16 tahun. So time ni Ayuni ni dia decide untuk tinggal dengan ayah dia. Selama ni dia tinggal dengan atuk nenek dia kan. So waktu tu ayah dia ni dah kahwin barulah, dah ada family baru. So Ayuni decide untuk tinggal dengan ayah dia dan family baru. So bila Ayuni ni decide untuk tinggal dengan family baru dia tu, perasaan dia waktu tu sebenarnya dah rasa tak senang sangat tau. Tapi dia cuba untuk tak nak fikir negatif. So dia pun abaikan je lah perasaan tu. Ni macam complicated sikit kalau korang nak faham, tapi korang cuba try the best untuk faham kan. So bila dia sampai dekat situ, dia tak tinggal dalam rumah family baru abah dia tu, tapi dia tinggal dekat rumah mertua abah dia, area di situ juga, which is nenek tiri Ayuni. Sebab dekat sana ada seorang bapa saudara Ayuni ni yang jenis sangat sporting, and boleh dikatakan rapat jugalah dengan Ayuni ni. Sampailah bapa saudara dia tu kahwin. Sejak daripada itulah diorang dah tak berapa rapat sangat. Sebulan lepas bapa saudara dia ni kahwin, isteri dia tu pula terkena buatan orang yang hampir sama dengan pakcik dia yang dekat kampung tu.
Tapi kali ni benda tu terjadi depan mata Auni tau. Dia nampak sendiri benda-benda macam mana kena rasuk. And korang tahu tak waktu kejadian tu berlaku, kejap kalau korang nampak asap-asap ni. Ada benda alani kat sini. Okay, sambung balik. Nak cakap betapa kuatnya benda yang serang bapa saudara Ayuni ni sampaikan waktu isteri dia kena rasuk. Bapa saudara dia ni sampai terpelanting dekat dinding tau, depan mata Ayuni. Sebab waktu tu bapa saudara dia cuba pegang isteri dia kan kena rasuk kan. Isteri dia waktu tu meronta-ronta, teruk sangat. So daripada kejadian bapa saudara dia tu terpelanting, memang semua orang terkejut gila. Dan Alhamdulillah lepas panggil ustaz, keadaan pulih lah. Tapi korang, benda tu tak sampai dekat situ je. Hasad dengki manusia ni, ya Allah, susah sangat. Selepas beberapa bulan diorang ni pulih, benda yang sama jadi balik. So pada hari kejadian tu, bapa saudara dia ni ajaklah Ayuni dengan sepupu dia naik kereta. Dia jalan-jalan je lah dekat kawasan rumah tu sebab setelah sekian lama PKP. Dan time diorang keluar, keadaan isteri bapa saudara ni okey je tau. Elok je. Diorang gelak-gelak, bergurau. Sampailah setengah perjalanan diorang tu meronda-ronda. Tiba-tiba guys, isteri dia ni berubah. Kan diorang tengah gelak-gelak kan? Gelak-gelak macam biasa. Tiba-tiba suara isteri dia yang tengah gelak tu macam mengilai. Korang tahu tak? Lepas tu bapa saudara dia tak sedar hati, terus patah balik untuk balik rumah. Sampai je rumah, isteri dia ni tak cakap apa. Isteri dia terus masuk dalam bilik. Dah nak maghrib macam tu, macam dalam pukul 7 macam tu, barulah isteri dia keluar dari bilik. Dan diorang selalu akan tengok drama TV3. Dan hari tu memang meriah jugalah sebab waktu tu tengah cuti sekolah tau. So semua sepupu-sepupu belah mak tiri dia tu balik kampung, balik rumah tu. Lepas tu dah azan maghrib. Kan ada azan maghrib kat TV3 kan. Waktu tengah azan kan ramai tengah tengok drama TV3 dekat depan TV tu. Lepas tu azan, tiba-tiba reaksi muka isteri pakcik saudara dia tu berubah tau. Muka dia macam muka takut. Macam ada perompak ke, dia ternampak apa benda ke. Dia terus masuk dalam bilik. Mula-mula Ayuni ni ingatkan makcik dia ni marah tau. Tiba-tiba memang tak terfikir pula benda-benda halus ke apa. Tiba-tiba nenek tiri Ayuni ni suruh bapa saudara dia tu azan dekat rumah tu. Dan baca surah-surah apa-apa yang patut. Lepas tu nenek dia ni suruhlah pakcik saudara dia tu pergi tengok isteri dia dekat dalam bilik tu. Dia naik atas, masuk bilik, tiba-tiba diorang semua dengar bunyi hentaman pintu yang sangat kuat. Pas dengar bunyi hentaman pintu tu, isteri dia tu keluar, melulu terus ke pintu luar tau. Maksudnya dia nak keluar daripada rumah tu. Tapi guys, dalam keadaan dirasuk. Waktu dia keluar tu pun semua orang dah nampak itu bukan isteri pakcik saudara dia. Korang bayangkanlah waktu tu tengah ramai orang, dah lah banyak budak-budak tau bawah tu. Bayangkanlah betapa takutnya semua orang. Lepas tu atuk dia tu pun yang tengah tak sempat nak solat maghrib lagi tu pun terus keluar tengok apa yang berlaku. Lepas tu terus baca ayat Al-Quran untuk tenangkan isteri dia yang kena rasuk tu. Lepas tu masing-masing kawan kabut lah call ustaz. Call ustaz tu pun ambil masa yang lama jugalah untuk bergerak daripada tempat ustaz tu ke rumah diorang ni. So lama jugalah diorang bertahan, nak baca-baca ayat, tahankan isteri dia yang kena rasuk tu. Dan lepas ustaz tu datang, Alhamdulillah lah, bangsa pulih, benda tu keluar daripada badan isteri pakcik saudara dia ni. So itulah momen yang Ayuni nampak depan mata dia sendiri kena rasuk semua tu. Dan kisah yang terakhir adalah kisah Ayuni ni kena sendiri. Dia pula yang kena kacau. Lepas beberapa hari pasal isteri pakcik saudara dia ni kena rasuk dan dah pulih semua, hampir semua orang dalam rumah tu masih rasa ketakutan, risau. Tapi masing-masing kuatkan je lah diri nak hadap semua benda tu. So apa yang Ayuni ni alami, waktu tu Ayuni ni dia nak pergi cuci baju tau. Nak masukkan baju dalam mesin basuh lah. So dia ingat lepas dia masukkan baju-baju basah dalam mesin basuh tu, dia nak mandi. So dah masukkan, dia pun nak tekan lah butang start dekat mesin basuh tu. Tiba-tiba bilik air yang dia nak masuk kejap lagi tu dah buka shower. Dia terdengar ada orang buka shower dan bunyi air keluar.
Lepas tu dia dah macam, aduh siapa pula yang masuk ni, baru nak mandi. Dia pun check, tengok tak ada orang. Memang pintu terbuka dan shower tu terbuka dengan arus yang kuat tau. Bukan macam setitik, 2 titik ke. Dia pun terus tutup, terus tanya orang-orang kat dalam rumah, siapa masuk bilik air? Siapa masuk bilik air? Semua orang dia tanya dan semua kata tak. Mana ada, kau yang mandi lambat. Sebab waktu tu dah malam tau. Lepas tu pakcik-pakcik dia dengar masing-masing gelakkan dia. Sebab tak sangka lah Ayuni pula yang kena kacau. Itulah mandi lambat, lain kali mandi awal. So Ayuni ni macam tak sangka lah yang dia akan diganggu kan. Walaupun dia tak buat apa-apa. Kemudian beberapa minggu selepas tu Ayuni balik ke rumah atuk nenek dia yang dekat kampung kat Kelantan tu. So dah dalam 2 minggu lah dia duduk dekat kampung. Dan ada satu malam tu dia tengah tengok paranormal dekat YouTube tu. Macam channel-channel yang seram semualah. Macam pergi paranormal, pergi rumah-rumah hantu. Tapi dia tengok yang dekat negeri Kelantan. Dia tengok tempat-tempat berhantu dekat negeri Kelantan. So bila dah pukul 10 macam tu, Ayuni ni rasa ngantuk dan dia terus tidur. And malam tu korang, dia mimpi. Dan mimpi ni macam tak pernah lah dia akan sebelum tu dia tengok cerita hantu kan. So dia mimpi benda seram lah. Dia mimpi ada benda hitam yang besar dan tinggi masuk dalam bilik dia. Dan benda tu menuju ke arah dia daripada kaki tau, kaki Ayuni. Dan semua benda, barang-barang yang ada dekat sebelah kiri dan kanan makhluk hitam tu semua tercampak dekat Ayuni. Bila makhluk tu makin dekat dengan Ayuni, Ayuni punya badan makin tak boleh bergerak. Macam kena himpap. Bila benda tu berada sama paras dengan Ayuni, Ayuni tak dapat bernafas. Dan dalam mimpi tu, Ayuni cuba untuk keluarkan kata-kata kalimah Allah tau. Tapi satu perkataan pun tak boleh diungkapkan. Wah, ayat aku. Dan benda tu jadi agak lama lah, dalam 10 minit macam tu. Dan benda yang dia masih tak dapat nak pastikan sampai sekarang adalah dia tak tahu sama ada benda tu real ke tak. Sebab dia rasa sangat-sangat real tau. Dan keesokan paginya, dia bangun. Dia rasa badan dia satu badan lengoh macam baru lepas merintah desa sekolah tu. So beberapa hari lepas tu dia cuba untuk buka cerita tau dekat pakcik dia dengan atuk dia. Dia bercerita lah apa benda yang dia alami malam tu. Sebab dia rasa mimpi tu sangat pelik dan sangat real. Sampai ke esok pagi tu dia rasa lengoh-lengoh kat badan dia. Dan makin dia cerita, makin lemah dia rasa badan dia. Lepas tu, lepas atuk dia dengar, atuk dia terkejut tau. Dan diorang tahu benda yang cuba untuk kacau Ayuni ni. Tapi diorang sorokkan. So Ayuni macam tak nak paksa untuk diorang buka cerita. Sebab Ayuni yakin ada benda lah, ada sebab kenapa diorang sorokkan. Sebab Ayuni pun rasa macam tak ready nak dengar. So guys, sampai situ sahaja kisahnya guys. Dan korang tahu tak Ayuni cakap apa dekat kamar? Waktu dia tengah type ni pun, dia terasa macam ada benda yang tengah perhatikan dia. Seram. So siapa subscriber Kama kat sini yang dari Kelantan? Cik komen kat bawah. By the way guys, Kama sebenarnya nak cerita kat korang pasal Kelly Castle. Korang pernah dengar tak pasal Kelly Castle? Kama nak cerita sejarah Kelly Castle dan termasuk kisah seram yang Kama alami sendiri waktu sekolah dulu tau. Kita orang ada melawat Kelly Castle tu. Tapi itulah, tak tahulah nak cerita ke tak. So kalau korang nak Kama buat video pasal Kelly Castle tu, komen kat bawah Kelly Castle, okay? So guys, sampai situ sajalah. Kama harap korang jaga diri. Jangan lupa baca doa dalam setiap perkara yang korang buat. And sentiasa ingat, jangan takut dengan mereka. Sebab mereka tak ada kuasa. Yang lebih berkuasa adalah Allah SWT. So, thank you so much yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye!